Pelajar, yang ini masih di bab 1 tapi pecahan positif, pecahan negatif. Ini standard pembelajaran. Next, okay. Yang ini sebenarnya minggu lepas saya sudah cerita sikit berkaitan dengan ini. Apabila kita buat pengiraan yang ada gabungan operasi. Mana ini? Gabungan operasi. Apabila kita membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi, awak kena ikut tertib operasi ini, BODMAS. 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 Apa maksud B? B ni bracket, kurungan. B kurungan bracket. O ialah tertib ataupun order. Yang ni, punca kuasa 2, punca kuasa 3, kuasa 2. D bahagi, divide, dan M multiply, darab. A addition, tambah, penambahan. S subtraction, tolak penolakan. Kau kena ikut tertib operasi yang ini, BODMAS. Sebab kita sudah belajar sedikit berkaitan dengan ini minggu lepas, jadi hari ini saya tak nak guna masa banyak untuk bahagian ini lagi. Okay, so kita lihat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Ni tak perlu salin, saya ambil dalam buku teks awak, muka surat 16. Contoh 11. Selesaikan ini. Ini adalah pecahan bercampur pelajar. Pecahan bercampur. 1, 2/3 darab dalam kurungan 2/5 tolak 5/6. Kita kalau ikut tertib operasi yang ada di BODMAS ini, BODMAS, kita kena selesaikan apa? Ini dulu, buat pengiraan yang ada dalam kurungan. Jadi, awak tulis jalan kerja, tak perlu salin pelajar. Ini kalau nampak pecahan bercampur, tolong tukar ke pecahan tak wajar. Macam mana tukar? Darab tambah. Tulis sini darab, sini tambah. Apa maksud ni darab? Maksudnya 1 darab 3, jawapan 3. 3 tambah 2, 5. 5/3. Tukar ini ke pecahan tak wajar. Lepas tu kita selesaikan. Ini buat pengiraan yang ada dalam kurungan. 2/5 tolak 5/6. Penyebut tak sama. Yang ni 5. Ini 6. Penyebut tak sama. Apa kita kena buat? Pelajar awak rasa apa kita kena buat kalau nak menolak pecahan dengan penyebut yang tak sama? Potong. Betul. Lagi? Oh, yang ni kena samakan penyebut. Samakan, tahu sama, jadikan kedua-dua nombor ini sama. Macam mana nak jadikan kedua-dua nombor ini sama? Kaedah yang paling mudah awak Darab. Ya, betul. Saling mendarab. Ini 5 darab 6, 6 darab 5. Jadi, kalau ini 5 darab 6, pengakar pun kena darab 6 lah. Maksudnya awak darab 6, bahagian bawah darab 6, bahagian atas darab 6. Ini 6 darab 5, bawah darab 5, atas pun darab 5. Itu cara untuk samakan penyebut. Awak dah samakan kedua-dua penyebut ini. Jadi bawah ni ialah 30. Atas ini 2 darab 6, 12. Tolak, tulis tolak. 5 darab 5, 25. Okey, boleh. Ataupun mungkin awak tanya cikgu, kalau saya tulis macam ni boleh tak? 12/30 tolak 25/30. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sama je, ini dan ni sama. Kenapa? Sebab di sini dia kongsi
Kongsi apa kita kata kongsi kongsi meja lah, kongsi kerusi lah. Saya ambil contoh ni, dia asing-asing. Contoh ini dua orang duduk di meja yang sama. Ini dua orang duduk di meja berasingan. Contoh. Okey, so kita selesaikan ini bahagian ini sebab kita sudah tukar, kita sudah samakan penyebut, jadi kita boleh tolak terus. 12 tolak 25. 12 tolak 25, apa jawapan? Kalau awak tak tahu nak tolak, terus guna kalkulator. Kalau awak tak tahulah macam mana nak buat, terus guna kalkulator. Ambil tekan 12 tolak 25, dapat jawapan. Negatif 13. Guna kalkulator je. Jangan sakit kepala. Pening cikgu tak tahu nak tolak. Tak, kalau tak ada kalkulator, ingatlah cerita yang saya guna itu cerita jual nasi lemak. 12 tu bermaksud untung positif 12. Untung RM12. Lepas tu negatif 25 ialah rugi RM25. Untung sikit-sikit, rugi banyak-banyak. Jadi masih rugi berapa? 25 tolak 12, rugi RM13. Kalau ada kalkulator, terus guna kalkulator sahaja. Tekan 12 tolak 25 per 30. Jawapan ini. Lepas tu kita baru buat operasi darab di sini. Mungkin awak akan tanya, cikgu kata kena buat operasi darab dulu. Kenapa cikgu buat operasi tolak di sini? Mungkin awak tanya saya, cikgu saya nampak ni ada darab di sini. Kenapa cikgu tak buat operasi darab? Cikgu suruh kami buat ini dulu. Ya, betul. Tapi awak nampak tak kurungan? Ada kurungan kan? Bracket. Semua ini ada di dalam kurungan. Ini kurungan paling besar. Selesaikan kurungan dulu. Jadi semua ini, pecahan ini dan pecahan ini dan operasi tolak ini ada dalam kurungan. Jadi kita selesaikan kurungan ini. Buat pengiraan yang ada dalam kurungan. Dah selesaikan, baru kamu buat darab, operasi darab di sini. Kalau darab, kita boleh potong. Potong. Ini 5 per 3 darab negatif 13 per 30. Guna sifir 5 lah. Ni 155. Sini berapa? Belajar? Sifir 5? 6. Betul. 6 sifir 5, 6. Okey, dapat sini 1 per 3 darab negatif 13 per 6. Belum siap belajar? Belum siap? Cari hasil darab. Ini 1 darab dengan negatif 13. Dapat jawapan negatif 13. 1 atas darab atas. Kalau operasi darab, terus kamu darab atas darab atas. Bawah darab bawah. 1 darab negatif 13. Negatif 13. 18. Bawah ialah 18. Betul. Ini jawapannya. Dia tak boleh kecilkan lagi. Tak boleh permudahkan lagi. Jadi awak berhenti di sini. Tak payah salin. Berhenti di sini je. Boleh? Adakah saya sangat laju? Boleh ya? Next. Kita lihat contoh yang sama. Contoh kedua. Contoh 11B. Ini tak boleh salin. Ada dalam buku teks. Boleh tengok sini. 5 per 8 tambah 1 per 3 bahagi negatif 5 per 6. Jadi kita semak. Mana operasinya? Ini tambah dan bahagi. Ini bukan operasi pelajar. Ini apa ni? Maksudnya negatif. Pecahan negatif. Ditulis dalam kurungan. Awak jangan kata cikgu ini tolak 5 per 6. Bukan tolak 5 per 6. Bukan operasi tolak. Ini adalah pecahan negatif. Kita tulis dalam kurungan. Operasi gabungan operasi yang terlibat di sini dalam soalan ni hanya 2, iaitu tambah dan bahagi. Jadi kita kena buat operasi bahagi dahulu. Baru kamu cari buat operasi tambah, baru cari hasil tambah.
operasi bahagi. Jadi saya tulis jalan kerja di sini 5/8. Salin balik tulis sahaja. Jangan tulis di tepi sini, tulis di bawah. Kalau awak tulis di tepi sebelah kanan, dia jadi panjang macam kereta api. Jalan kerja awak panjang macam kereta api. Tak mau, saya tak mau. Kita semua kena tulis jalan kerja di bawah. Step by step. Okey, next. Tambah. Ini pecahan bercampur. Apabila nampak pecahan bercampur, awak kena tukar dia jadi apa? Tukar jadi apa? Kereta wajar. Pecahan tidak wajar. Ya, pandai. Bukan kereta wajar. Pecahan tak wajar. Satu, ini darab, ini tambah. Awak kalau tak ingat, cikgu lupa lah buat. Ini darab tambah. 1 darab 3, 3. 3 tambah 1, 4. Dan penyebutnya ialah 3. Jangan tukar nombor lain. Kalau tukar nombor lain, salah. Next, ini ialah bahagi. Kalau kamu nampak pecahan, ni pecahan dengan pecahan dan bahagi pecahan, operasi bahagi pecahan. Nampak ini operasi bahagi pecahan. Kamu kena tukar dia jadi darab. Tukar jadi darab. Lepas awak tukar ke darab, pecahan yang ada di sebelah kanan sahaja. Sebelah kanan ini songsang, terbalik. Apa maksud songsang? Songsang bermaksud terbalik. Yang ada di bawah ni naik atas, yang ada di atas ni turun ke bawah. Dia akan jadi 6/5. Boleh start kat ni? Awak ingat belajar? Tadi cikgu kata apabila awak nampak hasil bahagi pecahan. Ni bahagi pecahan. Pecahan bahagi pecahan. Tak boleh bahagi. Kita tukar terus jadi darab. Darab. Ingat darab. Apabila awak tukar ke darab, pecahan yang ada di sebelah kanan saja. Jangan tukar pecahan di sebelah kiri. Sebab ada pelajar ambil pecahan di sebelah kiri. Ambil pecahan di sebelah kanan ini, songsangkan, terbalikkan. Terbalik maksudnya bawah ini naik atas, atas ni bawah, naik turun ke bawah. Tanda negatif ni kekal sama, cuma nombor ini berubah kedudukan. Dah siap? Belum siap? Next. Oh, ada operasi tambah, operasi darab. Jadi selesaikan ini ya, selesaikan ini dulu, lepas tu baru ini. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita selesaikan operasi darab. Apabila ada operasi darab, awak tengok nombor ataupun pecahan di sebelah kiri dan kanan. Dua ini saja. Jangan ambil 5/8, dia tak berkaitan langsung. Ini operasi tambah punya. Ini. Dua-dua ini. Tengok ini simbol darab, ini operasi darab. Sebelah kiri, sebelah kanan dia. Sebelah kiri, sebelah kanan. Order dua ini. 4/3 dan 6/5. Kita boleh potong. Sifar 3. 1, 3, 3. Sini. Berapa? Sini. 2. Betul. 2. 2. Kita potong. Maksudnya kita pemudahkan. Kecilkan. Kita kecilkan. Dan tulis balik ini 5/8. Tulis balik 5/8. Tambah. Ini akan jadi 4/1. 4/1 ataupun 4 lah. Tapi saya tulis 4/1. Lepas tu ini darab. Tulis balik darab. Ini ialah negatif. Negatif 2/5. Tulis 2/5. Kita sudah kecilkan kedua-dua pecahan ni. Mungkin awak akan tanya, cikgu, kalau saya tak mau kecilkan, saya tulis darab boleh tak? Boleh. Boleh juga. Tapi nombornya akan besar lah. Nombor yang awak dapat besar. Yang ni saya sudah pemudahkan, kecilkan. Jadi nombor yang awak nampak sini kecil-kecil. Tengok dah jadi nombor yang kecil. Belum siap? Awak kena cari hasil darab bagi kedua-dua ni. Ni berapa awak darabkan?
4 darab negatif 2. Okey, 4 darab 2. Awak buat 4 darab 2. 4 darab 2 ialah 8. Ini positif. Pecahan positif darab dengan pecahan negatif. Pecahan positif darab pecahan negatif ialah negatif. 4 darab 2, 8. 1 darab 5, 5. Lepas tu, oh, sini ada tambah, sini ada tolak. Ayat-ayat macam mana? Kita kena darabkan kedua-dua tanda ini sebab tak boleh ada dua tanda. Di antara dua nombor ataupun di antara dua pecahan, dia tak boleh ada dua tanda di tengah-tengah. Hanya boleh ada satu. Hanya boleh ada satu operasi, satu tanda. Jadi ini akan darab dengan ini. Positif darab dengan negatif. Positif darab negatif. Apa jawapan? Positif darab negatif, negatif, positif darab negatif. Ini pelajaran positif darab negatif ialah? Ya. Oh, kalau lupa rujuk betul di sini. Mana positif ni? Negatif. Positif darab negatif, negatif. Jadi sinilah. Boleh? Positif dan negatif ialah negatif. Dan kita boleh cari hasil tolak bagi kedua-dua pecahan. Sebelum kamu nak tolak, semak penyebut. Ini 8. Oh, ini 5. Tak sama. Penyebut kena sama baru boleh cari hasil tolak. Penyebut tak sama. Apa kena buat kalau penyebut tak sama? Samakan mereka lah. Macam mana cikgu darabkan mereka? Saling mendarab. Ini 8 darab dengan 5. 5. Ini 5 darab dengan 8. 8 darab 5. Ini pun darab 5. Kena adil. Bawah ini darab 5. Atas pun kena darab 5. Ini 5 darab 8. Atas pun darab 8. 5 darab 5, 25. 8 darab 5, 40. Tolak. 8 darab 8, 64. 5 darab 8, 40. Dan selesaikan. Sebab penyebut sudah sama, awak boleh terus cari hasil tolak. Tolak. 25 tolak 64. Guna kalkulator je. Guna kalkulator. Awak tekan 25 tolak 64. Dapat jawapan negatif 39/40. 25 tolak 64 ialah negatif. Negatif 39/40. Siap. Okey. Adakah awak rasa susah? Di sekolah rendah awak sudah belajar pecahan. Tapi yang ini digabungkan operasi bagi pecahan positif, pecahan negatif. Okay, next. Ini jalan kerja yang ada dalam buku teks awak. Okay, sekarang saya nak awak guna buku tulis awak. Kita buat latihan ini bersama-sama. Guna buku tulis awak. Buku tulis. Keluarkan buku tulis. Tulis tajuk. Hari ini hari Jumaat. Tulis Jumaat. 26 hari bulan 2, 2021. Tulis sekarang pelajar, salin soalan. Latih diri 1.3C. Nilaikan setiap yang berikut. 1A, salin soalan. Salin sekarang. Dah, sudah?
Sudah belajar? Boleh saya sambung? Boleh saya mula? Boleh. Ya. Salin soalan ni saja, salin saja, belum suruh kamu buat. Kita buat bersama-sama. Ataupun you nak saya bagi masa 2 minit you buat, awak buat sendiri. Awak tengok sini. Dia ada 1/6 darab. Okey, dalam kurungan 3/4 tambah 1/5. Jadi, awak kena buat, kalau ikut tertib operasi dalam BODMAS ni, kita kena selesaikan kurungan dulu. Lepas tu, baru awak buat ni, darab. Jadi, saya nampak ini kurungan di sini. Bracket. Tanda kurung, bracket ni. Jadi saya selesaikan ini dulu. Kenapa? Sebab ada bracket ni. Maksudnya semua ni penting kita selesaikan ni dulu. Ini 1/6 tukar ke pecahan tak wajar. Bukan karakter wajar, pecahan tak wajar. 1/6 dapat 6. 6 tambah 1, 7. Tulis 7/6. Darab. Kenapa darab? Sebab sini darab, saya tulis balik darab. Okey, ini. Sebelum kamu cari hasil tambah pecahan, maksudnya kalau nak tambah dua-dua pecahan, perkara pertama awak kena semak menyebut. Adakah mereka sama nombor ni? Tak sama. Ini 4, ni 5 tak sama. Kalau tak sama, awak kena samakan mereka. Macam mana nak samakan? Saling mendarab. Ini 4 darab 5. Ini 5 darab 4. Jadi saya darab 5. Ini saya darab 4. 4 darab dengan 5. 5 darab dengan 4. 4 darab 5. Kalau bahagian bawah, tengok pecahan yang pertama ni. Kalau bahagian bawah darab 5, atas pun kena darab 5. Ini darab 4, jadi atas darab 4. So, 3 darab 5 ialah 15. 4 darab 5, 20. Tulis balik ni tambah, tulis tambah. 1 darab 4, 4. 5 darab 4, 20. Salin. Kemudian, ini 7/6, tulis balik 7/6. Kemudian, kita cari hasil tambah bagi kedua-dua pecahan. Tambahkan kedua-dua pecahan ni. 15 tambah 4. 15 tambah 4 ialah 19/20. Lepas tu kita nak darabkan. Awak boleh terus ambil 7 darab 19. Kemudian 6 darab 20. Lepas tu kecilkan jawapan. Ataupun, okey, kalau cikgu ambil ni, sebab dia tak boleh potong, saya ambil ni lah. 7 darab 19. Awak guna kalkulator, tekan. 7 darab 19. Maksudnya berapa? Siapa ada kalkulator? Cuba cari jawapan. 130. 1, 3. 3. Ini 120. Sebab ni positif, darab positif, jawapan positif. Dan 7 darab 19, 133. 6 darab 20, 120. Ni kena kecilkan lagi, bukan kecilkan. Tukar ke, awak kecilkan. Kalau tak boleh kecilkan, awak tukar ke pecahan bercampur lah. Macam mana tukar? Cikgu saya tak pandai lah. Kalau tak ada kalkulator, you kena guna kaedah macam ni. 133 bahagi 120. Kalau tak ada kalkulator, macam ni bahagi manually. 1, 2, 100. Okey, dapat 120. 33 tolak 20, berapa? 3. 1, 3 sini. Jadi saya dapat 1
13/120. Ini jawapan. Kalau tak ada kalkulator, you bahagi manually macam ni, guna kaedah ini. 133 bahagi 120. Dapat jawapan. Ini. 13/120. Kalau ada kalkulator, saya keluarkan kalkulator saya. Kalau ada kalkulator macam ni. Kalau ada kalkulator, awak tekan saja 133 bahagi 120. Dapat jawapan ni. Cikgu nombor perpuluhan. Tak apa, tukar balik ke pecahan. Tekan ni, ABC. Ini nampak tak? Ini sebenarnya macam nombor bercampur. Pecahan bercampur. Tekan. Nampak ni? 1. Cikgu kenapa dia susun sebaris saja? You kena tukar, pandai lah. You kena tukar tulis dalam bentuk pecahan. Ini 1. Sebenarnya di sini 1. Lepas tu 13/120. Dia ni maksudnya 1. Lepas tu 13/120. Kalau awak guna kalkulator, ada. Okey, kalau kamu buat macam ni pun boleh. 133 per. Ada pelajar guna ini. Per ataupun bahagi per 120. Kaedah ini pun boleh. Awak tekan 133 per dengan 120. Dia terus bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Ni jawapan dia. Ada lagi saya tunjuk kalkulator jenis yang kedua. Ni kalkulator. Okey, ni kalkulator ni. Kalau kalkulator ni senang sikit, awak tekan, awak nampak tak ni? Ni sebenarnya pecahan. Tekan ini, butang ini. Awak tekan 133, lepas tu tekan ni per 120. Tekan sama dengan. Ni dia punya jawapan. Tapi saya rasa ni mungkin awak keliru sebab awak sudah tukar ke bentuk pecahan. Nanti you kena convert ini depan ni. Dia. Sorry. 133 per 120. Saya kena tekan ni. Shift. Sebab awak nak guna function di sini, fungsi di sini, function ni, ini brown color, nampak ni macam brown color, chocolate color. Kamu kena tekan shift lah, shift, lepas tu butang ini. Dia akan bagi jawapan 113/120. Ada setengah pelajar guna kalkulator macam ni, ada yang guna kalkulator ni. Depends lah you suka mana satu. Dua-dua ni pun casual, tapi casual model yang berbeza. Macam mana you nak tahu berbeza? Sebab dia ES, MS. Ini ES, ini 570 ES, ini 570 MS. M dengan E dan M saja. Okey. Simpan kalkulator saya. Dah salin ni jawapannya, salin? Dah. Okay, next. Kita pergi soalan B. Salin soalan ni. Pelajar salin soalan ni. Salin. 1B. Negatif 5/6 tambah 1/2/3 bahagi negatif 3/7. Salin.
Sudah? Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Cuba buat langkah pertama. Sudah, belum? Baik, okey. Ini awak semak. Kalau gabungan operasi, ada gabungan operasi, kita kena ikut tertib operasi BODMAS yang ada di sini, BODMAS. Awak semak. Di sini, soalan ni ada operasi tambah dan bahagi. Operasi tambah dan bahagi. Kita kena buat operasi bahagi dahulu. Kemudian operasi tambah, operasi bahagi ni. Sini kita buat operasi bahagi dulu, baru buat operasi tambah. Jadi saya tulis di bawah ni, negatif 5/6 tambah pecahan bercampur. Tukar ke pecahan tak wajar. Sini darab, sini tambah. 1 darab 3 ialah 3. 3 tambah 2, 5. 5/3. Lepas tu, tadi cikgu kata, kalau bahagi, nampak bahagi, operasi bahagi, pecahan. Awak kena tukar jadi darab. Ingat, tukar ke darab. Selepas tukar ke darab, pecahan yang berada di sebelah kanan kena songsang, terbalikkan. Terbalik. Jadi saya terbalikkan mereka. Ini jadi 7/3. 3/7 akan menjadi 7/3. Seterusnya, kita buat operasi darab lah. Sebab operasi bahagi sudah menjadi darab. Kita selesaikan ini, operasi darab dahulu. Sini. Lepas tu baru buat operasi tambah. Negatif 5/6. Salin balik, tulis sahaja. Negatif 5/6 tambah. Okey, ini. 2 ni. Cari hasil darab. 5. Okey, awak tengok ini positif, pecahan positif, darab pecahan negatif. Positif darab negatif akan menjadi negatif. 5 darab 7. Atas darab atas. 35. Bawah darab bawah. 3 darab 3. 9. Semak jawapan awak ataupun salin jawapan. Bagi pelajar yang tak tahu buat, salin jawapan. Pelajar yang boleh buat, semak jawapan ataupun betulkan jawapan awak. Seterusnya, awak nampak atas sini positif, ini negatif. Tak boleh ada dua tanda. Di antara kedua-dua pecahan ini, awak nampak ada dua tanda. Jadi awak kena darabkan ini dua-dua tanda.
Ini negatif 56, tulis balik negatif 56. Positif darab negatif menjadi negatif. 35 per 9, tulis 35 per 9. Kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Kita samakan penyebut. Kalau nak cari hasil tambah dan hasil tolak bagi pecahan, awak kena samakan penyebut. Sebelum selesaikan, samakan penyebut. Oh, awak sini ada penyebut. Sini ada 6, sini 9. Samakan penyebut. Saling mendarab. Ini darab 9, sini darab 6. Pecahan pertama ni darab 9. Jadi atas pun kena darab 9, bawah darab 9, pengangka kena darab 9. Penyebut darab 9, pengangka darab 9. Pecahan yang kedua, penyebut darab dengan 6, pengangka pun darab dengan 6. Seterusnya, cuba cari jawapan ni. Negatif 5 darab 9 berapa? 5 darab 9. Berapa belajar? 45. Ya, thank you. 45. Ini 6 darab 9, 54. Seterusnya, ni 35 darab 6. Terus guna kalkulator lah. Tekan 35 darab 6. Berapa? 210. Terima kasih, 210. Guna kalkulator saja. Tak perlu sakit kepala. Tak payah pening-pening kepala. 9 darab 6, 54. Oh, sekarang penyebut sudah sama. Kita boleh cari jawapan. Okey, ni 54. Awak guna kalkulator, tekan negatif 45 tolak 210. Saya keluarkan kalkulator saya. Tekan. Okey, ada banyak cara untuk buat. Ada banyak cara. Awak guna. Saya tunjuk. Okey, saya tunjuk. Cikgu tekan ni negatif 45 per 54. Awak tekan macam ni. Tolak 210 per 54. Tengok, negatif 45 per 54 tolak 210 per 54. Tekan sama dengan. Dapat jawapan. Wow. Ni jawapan yang sudah diringkaskan, permudahkan. Jawapan akhir. Sebenarnya jawapan yang paling akhir sini. Nanti saya tulis jawapan. Sebenarnya kita nak selesaikan bahagian atas ini. Negatif 45 tolak 210. Negatif 255. Negatif, okey, negatif 255. Sini, negatif 255. Lepas tu kita tekan negatif 255 per 54 sama dengan, ni jawapan akhirnya, negatif 85 per 18. Negatif 85 per apa? Lupa lah saya. Lapan belas. Saja yang ini bukan jawapan akhir lah. You kena tukar jadi pecahan bercampur. Tekan ni, shift. Oh, saya sudah dapat jawapan. Ini jawapan akhirnya. Negatif 4, 13 per 18. Negatif 4, 13 per 18.
Kalau kamu nak tunjuk jalan kerja semua ini, you kena buat macam saya, apa yang saya buat. Kalau awak guna kalkulator, sebenarnya awak boleh guna kalkulator. Ini di sini, step ini, awak tekan negatif 45 per 54, tekan negatif 45 per, di sini, per 54, tolak 210, 210 per 54. Tekan sama dengan. Dia bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Ini pecahan tak wajar. Awak tukar jadi pecahan bercampur. Tekan shift. Sebab awak nak guna ini, fungsi ni, awak kena tekan shift. Dapat jawapan ini. Negatif 4, 13 per 18. Okey. Susah? Kalau, okey, mungkin awak tanya, cikgu, kalau saya punya kalkulator bukan ini, saya punya kalkulator ini. Saya tunjuk ni, kalkulator ni. Cikgu, saya punya kalkulator ni macam mana? Macam ni juga sama, awak tekan. Awak boleh guna ni, negatif 45, tekan negatif ini, ataupun awak guna tolak pun boleh, tolak 45, sama je. Okey, saya tekan negatif 45 per, mana butang per ni? Per 54. Oh, sorry, tadi saya lupa guna kurungan. Kalau, okey, untuk kalkulator ni, kalau awak nampak negatif, nampak pecahan negatif, nombor negatif, tolong guna kurungan. Macam ni, negatif 45 per 54. Nampak ni? Negatif 45 per 54. Macam ni. Tolak. Operasi tolak. Tekan tolak. Guna kurungan lah. Untuk mengelakkan kamu buat kesilapan, guna kurungan. 210, 210 per 54. Sama dengan, ni jawapan dia. Negatif 4, 13 per 18. Okey, ada sesiapa guna kalkulator ni? MS punya 570 MS. Yang ni 570 yes. Kalau suka ni beli jenis macam ni. Kalau suka macam ni beli jenis ini lah. Tapi bukan brand ini jenama ni. Sebab saya download online, saya guna emulator, tak sama dengan awak punya, lain sikit. Okey, dah salin. Yang ni tolong salin. So boleh saya sambung? Soalan seterusnya. Okey ya, saya sambung soalan seterusnya. Saya takut saya laju awak jadi pening. Jadi pening, nanti you pening. Pagi tadi pelajar form 2 sudah pening. Okey, next. Salin soalan ni 1C. Negatif 2, 1 per 2 bahagi negatif 3, 1 per 3 tambah negatif 1 per 6. Salin soalan. Cuba jawab, saya bagi 1 minit lah. You cuba buat langkah yang pertama dulu. Mana langkah yang pertama? Mula-mula tukar. Tukar ni pelajar salin soalan. Tukar ni dulu. Mungkin awak tak faham, tak apa. You tukar nombor bercampur ni menjadi pecahan tak wajar. Tukar dulu. Tukar dua ni dulu. Saya nak awak tukar dulu. Pelajar salin soalan ni, lepas tu awak jangan selesaikan dulu. Tukar nombor bercampur jadi pecahan tak wajar. Tunjuklah jalan kerja di sini. Sudah? Dah. Sudah tukar? Hanya tukar ke pecahan tak wajar. Tak payah selesaikan dulu. Saya nak awak ikut step by step. So, macam mana nak tukar? Ni darab, sini tambah. Sini darab, sini tambah. Negatif 2 darab 2. Dia jadi negatif. Yang ni sorry ya. Okey, awak ambil 2. 2 darab 2.
2 darab 2. Sebab ini negatif. Tulis balik negatif. 2 darab 2 ialah 4. 4 tambah 1, 5. Macam ni. 5/2. Sudah tukar ke pecahan tak wajar. Ini tulis balik bahagi ya. Ni pecahan negatif, tulis negatif. 3 darab 3. 9. 9 tambah 1, 10. Macam ni. Sudah berjaya tukar ke pecahan tak wajar. Seterusnya, awak semak. Ada di sini ada operasi bahagi dan operasi tambah. Jadi kita kena selesaikan operasi bahagi dulu. Ini tambah. Selesaikan operasi dahulu bahagi. Tadi cikgu kata kalau kamu nampak operasi bahagi bagi pecahan, bahagi pecahan. Pecahan bagi pecahan ni, pecahan bahagi dengan pecahan. Jadi awak tukar ini bahagi menjadi operasi Darab. darab. Ini salin balik, awak salin balik. Ni darab. Tukar ke darab. Selepas awak tukar darab, pecahan di sebelah kanan kena songsangkan, terbalikkan. Dia jadi 3/10. Selalu ada pelajar lupa songsangkan, lupa terbalikkan pecahan ini. Dia ada tukar, dia cakap, cikgu saya sudah tukar, bahagi jadi darab. Tapi pecahan di sebelah kanan, dia lupa songsangkan. Jangan lupa lepas awak tukar operasi bahagi ke darab, songsangkan pecahan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Ada pelajar dia tukar salah. Dia, cikgu kata nak songsangkan pecahan, terbalikkan. Ini. Dia ambil ini 5/2, songsangkan. Salah. Ingat, sentiasa ambil pecahan sebelah kanan. Sudah? Dan ini, ada dua tanda. Positif darab negatif. Jadi saya tulis negatif. 1/6. Positif darab negatif ialah negatif. Mungkin ada pelajar sudah lupa. Positif darab positif ialah positif. Negatif darab negatif ialah positif. Positif darab negatif ialah negatif. Negatif darab positif ialah negatif. Hasil darab bagi dua tanda yang sama. Dapat positif. Dua tanda sama. Hasil darab bagi dua tanda yang sama. Ni. Dua tanda yang sama. Akan dapat positif. Kalau hasil darab bagi dua tanda yang berbeza, akan dapat negatif. Jadi di sini tadi positif darab negatif. Dapat negatif. Kalau lupa, rujuk balik jadual mana satu ini. Pelajar jadual ini. Boleh? Saya letak jadual di sini. Okey. Jadi positif dan negatif. Sekarang kita nak selesaikan. Tengok operasi ini darab, ini tolak. Kita selesaikan ini dulu. Macam mana nak selesaikan? Awak boleh potonglah. Ini kecilkan, maksudnya pemudahkan. Ini awak ambil sifar 5. 1 dan 5 ialah 5. Sini 2 dan 5, 10. Jadi saya dapat jawapan, saya tulis sini. Ini ialah negatif 1/2. Negatif 1/2. Darab, tulis balik darab. Negatif 3/2. Lepas tu tolak 1/6.
Saya dah permudahkan, kecilkan, kemudian darabkan mereka dua ni, darabkan. Dapat jawapan negatif. Pelajar tengok, ini negatif, pecahan negatif. Yang ini pun pecahan negatif. Kedua-dua pecahan ini merupakan pecahan negatif. Jadi negatif darab negatif akan menjadi positif. Mana negatif darab negatif ataupun ini negatif darab negatif positif, tanda positif. 1 darab 3 ialah 3. 2 darab 2 ialah 4. 3/4 tolak 1/6. Awak boleh guna kalkulator. Di sini awak guna kalkulator. Kalau tak guna kalkulator, tak ada kalkulator, awak buat manually. Kalau ada kalkulator, guna kalkulator, tekan 3/4. Okey, untuk kalkulator jenis sini awak tekan 3/4 tolak, tekan tolak 1/6. 1/6 sama dengan, tengok jawapannya. Terus dapat jawapan 7/12 kalau guna kalkulator ni. Kalau guna kalkulator ini, mana kalkulator? Ni mana? Okey, kalkulator ni, kalau guna kalkulator ni, awak tekan 3/4 tolak 1/6. Okey, kalau guna kalkulator ni, awak tekan 3/4 tolak 1/6. 1 di sini, 1/6. Dapat jawapan yang sama juga, 7/12. Kena ajar juga penggunaan kalkulator sebab ada pelajar tak tahu nak guna butang-butang yang ada dalam kalkulator. Jawapan ini, kalau anda kata awak tak ada kalkulator, macam mana cikgu dalam exam tak ada kalkulator? Ini bukan perkara hairan sebab pelajar sekolah kita memang ramai tak ada kalkulator. Bila exam, nampak beberapa orang saja ada kalkulator, majoriti tak ada kalkulator. Kalau tak ada kalkulator dalam exam, tak ada kalkulator, macam mana? Kita guna kaedah manual. Ni darab 6, ni darab 4. Kenapa darab 6 darab 4? Sebab kita nak samakan penyebut. Kalau buat operasi tambah tolak pecahan, penyebut kena sama dulu. Jadi ni darab 4, darab 6. 3 darab 6. 18. 4 darab 6. 24. 1 darab 4. 4. 6 darab 4. 24. Dapat jawapan 14. Sebab 18 tolak 4 ialah 14/24. Ini jawapan kena kecilkan lagi, bukan jawapan akhir. Kecilkan, you dapat 7/12. Potong 7 darab 2, 14. 12 darab 2, 24. Ataupun, okey, boleh. Okey. Baca. Salin. Okey. Adakah susah? Salin, semua salin lah. Kalau tak ada kalkulator, ini kaedah manual. Ini jalan kerja, tolong salin juga. Kalau ada kalkulator, guna kalkulator lah. Mungkin awak tanya saya, cikgu, kalau saya guna kalkulator, tekan semua ini, guna kalkulator direct, tekan semua ni, dapatkan jawapan. Boleh tak? Bukannya tak boleh, tapi tak ada jalan kerja. Mungkin awak tak dapat markah penuh. Dalam exam, dia perlu ada langkah kerja ini. Sekurang-kurangnya tunjuklah beberapa. Janganlah langsung tak ada jalan kerja, terus bagi jawapan 7/12. Tak boleh lah. Kalau terus bagi jawapan 7/12, tak boleh sebab tak ada jalan kerja. Pemeriksa dia tahu awak guna kalkulator. You kena tunjuk jalan kerja. Pemeriksa tahu, pelajar ni dia faham konsepnya BODMAS. Dia tahu konsep BODMAS. Dia tahu nak pemudahkan pecahan.
Oh, dia tahu nak cari hasil tolak pecahan. Oh, ni dia punya jawapan. Okey? Sebab itulah banyak jalan kerja panjang. Ibu pening tengok cikgu buat satu soalan. Oh, guna satu muka surat. Ayuh. Biasalah, itu maths kan. Maths tak susah, jangan awak anggap susah. Dah? Okey, boleh. Boleh. Senyap saja. Pelajar 1B tak ada, senyap saja.